Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Armin bin Muhammad Saufi, bernombor metrik D2021 1099785 dari semester 3 ISMP Pendidikan Seni Visual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaim Hakimin bin Azmin dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni. Nama saya Lanik Ifrica dengan kos SMP Reka Bentuk Berkomputer semester 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nonisa Nadira binti Muhammad Tirmizi dengan nombor metrik D2021 1099579. Salam sejahtera. Nama saya Caroline Jadius bernomor metrik D20211 09991. Saya sekarang berada di semester ketiga dan mengambil ijazah sarjana muda pendidikan teknologi maklumat. Apa itu petang? Petang adalah susukan yang menggunakan bola besi atau ball. Dalam permainan ini, pemain harus melempar bola tersebut sedekat mungkin ke bola target yang disebut jack. Tujuan permainan ini adalah untuk mendekatkan bola yang dibaling oleh pemain ke bola target sedekat mungkin. Pemain dapat bermain secara individu ataupun tim. Permainan akan dimulakan dengan suatu garisan di mana pemain akan masuk dalam satu gelung untuk memulakan permulaan. Petang juga dimainkan di permainan taman-taman terbuka dan di klub petang. Dia juga dimainkan oleh pemain profesional dan amatur di seluruh dunia dan dapat dinikmati oleh semua usia. Sejarah permulaan sukan petang. Sejarah awal permainan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masehi, apabila satu set bola, batu, dan jack ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir, dipercaya berusia 7000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai bahwa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan petang ini ke Marseilles kira-kira 2600 tahun dahulu. Sebagai bowls yang dimainkan pada masa kini merupakan sukan yang berasal daripada Prancis pada abad ke-20. Ia dipercaya berasal daripada bandar La Ciotat di Provence selatan Prancis. Petang pada asalnya dikenali sebagai Jeu Povinka dan dimainkan menggunakan bola kayu. Sejarah permulaan petang agak kabur, tapi salah satu cerita yang populer adalah ia dicipta oleh seorang warga negara Prancis yang bernama Jules Lenoir. Beliau adalah penyokong sukan bowls. Lenoir mempunyai sebuah kilang pembuatan logam. Beliau telah membuat logam-logam yang lebih kecil dan ringan serta permainan yang lebih kecil daripada bowls. Ini menjadikan permainannya lebih mudah diakses oleh orang-orang dari semua peringkat umur dan keupayaan. Kemudian beliau mempromosikan sukan ini dan dia mendapat populariti. Nah, sejarah kemasukan petang ke Malaysia. Petang menyebar ke seluruh Prancis dan Eroppa dan akhirnya ia sampai ke Asia termasuklah Malaysia. Petang diperkenalkan ke Malaysia pada awal 90-an oleh komuniti Prancis yang tinggal di Malaysia yang membuat demonstrasi sukan di berbagai tempat di Klang Valley. Kemudian petang diperkenalkan kepada orang awam melalui Persatuan Petang Malaysia MPF yang ditubuhkan pada 1991 dan didaftar di bawah persatuan pada tahun 19. Persatuan Petang Malaysia MPF merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, menganjur dan membangun petang di Malaysia. MPF juga bertanggung jawab untuk mengatur latihan, pertandingan serta membantu penubuhan klub-klub baru di seluruh negara. MPF juga kerap mengadakan pertandingan yang ditiraf oleh pihak kerajaan serta pertandingan demonstrasi petang dengan pelbagai acara seperti Festival French. Petang kini dimainkan di beberapa bandar-bandar di seluruh Malaysia dengan kejuaraan yang diadakan secara kerap. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menunjukkan beberapa montage permainan petang dan akan teruskan kepada pementang seterusnya.
Seterusnya adalah peralatan yang diperlukan dalam sukan petong. Peralatan yang pertama ialah bol. Bola pertama menunjukkan berat bol dalam gram. Bola kedua menunjukkan nama pengeluar bol. Dan bola ketiga menunjukkan size bagi set bol ini. Apakah spesifikasi bol yang diluluskan? Yang pertama, ianya harus diperbuat daripada logam. Yang kedua, mempunyai garis pusat antara 7,05 cm minimum dan 8,0 cm maksimum. Yang ketiga, mempunyai berat antara 650 gram minimum dan 800 gram maksimum. Jenama pengeluar dan berat bol haruslah sentiasa jelas kelihatan pada bol. Yang keempat, bol tidak boleh diberatkan, disumbatkan pasir atau mana-mana bahan asing. Ringkasnya, bol tidak boleh diubah sesuai sesuka hati kecuali bagi tujuan mengukir nama pada bol. Ini adalah antara nama pengeluar bol. Bol mempunyai berbagai jenis corak. Corak lurah dan garisan pada bol akan memberi pengaruh kepada pegangan bol dan di tanah. Ia juga membantu untuk membezakan bol setiap pemain. Ini adalah contoh beberapa corak bagi bol. Seterusnya ialah jack. Terdapat dua jenis jack, yaitu jack plastik dan jack kayu. Ianya mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm dan boleh diwarnakan. Tetapi, warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Ini adalah antara contoh warna yang boleh digunakan. Peralatan yang ketiga ialah gelung. Gelung berdiameter 50 cm dan diperbuat daripada plastik. Ianya digunakan sebagai penanda kedudukan semasa pertandingan. Yang keempat ialah tep pengukur. Ianya digunakan untuk mengukur jarak bol terdekat dengan kedudukan jack. Yang kelima ialah kain. Ianya digunakan untuk membersihkan bol semasa pertandingan. Peralatan yang terakhir ialah bag. Ianya digunakan untuk menyimpan bol. Mengenali komposisi dalam permainan pattern. Dalam permainan pattern terdapat 3 komposisi. Yang pertama, kategori triple. 3 pemain melawan 3 pemain. Yang kedua, kategori double, iaitu 2 pemain melawan 2 pemain. Dan yang ketiga, kategori single, iaitu 1 pemain melawan 1 pemain. Bagi pasukan kategori triple, tiap-tiap pemain akan menggunakan 2 biji bola. Bagi kategori pemain secara double, tiap-tiap pemain akan diberikan 3 biji bola, manakala bagi kategori single, tiap-tiap pemain juga akan diberikan 3 biji bola seorang. Tiada versi lain selain daripada 3 kategori yang diterangkan bagi membentuk satu pasukan dalam permainan pattern. Itu sahaja penerangan berkaitan dengan komposisi pasukan permainan pattern. Teknik balingan dalam permainan petong. Bentuk balingan untuk teknik pointing dan shooting. Berikut merupakan balingan pointing untuk mendekatkan bola dengan jack. Pertama adalah pointing duduk, pointing half lock. Bola akan dilepaskan pada paras mata pemain. Pointing lerek. Bola akan dilepaskan lebih rendah
berbanding paras mata pemain. Pointing high lob. Bola akan dilepaskan lebih tinggi daripada kepala pemain ataupun 2 kali ganda pemain. Untuk pointing berdiri, terdapat pointing lerek yang mana bola akan dilepaskan rendah dan melerek. Pointing half lob pula, bola akan dilepaskan pada paras mata pemain. Pointing high lob, bola akan dilepaskan 2 kali ganda tinggi pemain. Seterusnya adalah teknik shooting, iaitu mengalihkan bola pihak lawan. Teknik shooting yang pertama adalah shooting lerek, iaitu bola akan dilepaskan rendah dan melanggar bola pihak lawan. Yang kedua adalah shooting half lob, iaitu bola akan dilepaskan paras mata pemain dan melanggar bola lawan. Yang ketiga adalah shooting high lob. Bola akan dilepaskan lebih tinggi daripada pemain dan akan menolak bola lawan. Undang-undang permainan merupakan standard yang diguna pakai dalam setiap permainan yang dianjurkan oleh badan sukan yang menganggotai Badan Induk Persatuan Sukan Antarabangsa. Undang-undang rasmi permainan petang diguna pakai oleh semua persekutuan petang yang menjadi ahli kepada FIPJP. Undang-undang petang yang telah ditetapkan ini setiap pemain haruslah mematuhinya. Secara umumnya, undang-undang petang ini terbahagi pada 5 bahagian, iaitu peraturan am, tata cara permainan, pergerakan bola, mata dan pengukuran, dan disiplin. Peraturan am mempunyai artikel 1 hingga artikel 4. Tata cara permainan mempunyai artikel 5 hingga artikel 15. Pergerakan bola mempunyai artikel 16 hingga artikel 24. Mata dan pengukuran mempunyai artikel 25 hingga artikel 31. Disiplin mempunyai artikel 32 hingga artikel 41. Baiklah, saya akan menerangkan satu artikel bagi setiap bahagian. Peraturan am, artikel 4, lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIPJP. Khasnya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan. Sebelum perlawanan dimulakan, setiap pemain perlu menunjukkan permitnya. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing, kecuali jika lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak penganjur. Tata cara permainan, artikel 10, denda jika mengalihkan halangan. Setelah jet dilemparkan, pemain dilarang sama sekali daripada meratakan, mengalihkan atau meminjak apa-apa halangan seperti batu, pasir, daun dan sebagainya yang berada di kawasan permainan. Walau bagaimanapun, pemain boleh menutup lubang yang terjadi kesan lontaran bola yang terakhir sahaja. Pemain yang gagal mematuhi peraturan ini boleh menyebabkan dikenakan tindakan denda yang berikut, seperti amaran, dipatahkan bola yang telah dilontarkan atau bola yang akan dilontarkan dan sebagainya. Pergerakan bola, artikel 21, tempoh masa melontar bola. Bila jet telah dilontarkan, pemain mempunyai 1 minit untuk membaling bolanya. Masa dikira sebaik sahaja bola sebelumnya atau jet berhenti. Jika mata terpaksa diukur, masa 1 minit dikira bermula sebaik sahaja pengukuran tamat. Peraturan yang sama juga adalah dipakai bagi balingan jet selepas setiap end. Pemain yang tidak mematuhi peraturan ini boleh dikenakan denda seperti di bawah artikel 10. Mata dan pengukuran, artikel 30, benda asing yang melekat pada bola dan jack. Apa-apa benda asing yang melekat kepada mana-mana bola dan jack hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengukuran dibuat.
disiplin artikel 35 denda dalam permainan. Mereka yang melanggar undang-undang permainan boleh dikenakan dendaan mengikut urutan seperti berikut. Pertama, kad kuning, amaran. Kedua, kad jingga, dibatalkan sebiji bola yang dimainkan atau yang akan dimainkan. Ketiga, kad jingga, dibatalkan bola yang dimainkan atau yang akan dimainkan dan bola berikutnya. Keempat, kad merah, dikeluarkan pemain berkenaan dari pertandingan. Kelima, kad merah, pembatalan penyertaan pasukan yang berkenaan. Dan keenam, pembatalan penyertaan kedua-dua pasukan jika terdapat perselisihan. Berikut merupakan kebaikan dalam permainan petong. Kebaikan yang pertama adalah dapat memenuhi konsep sukan untuk semua. Seseorang yang tidak dikurniakan kelebihan dari segi fizikal, kecergasan, stamina, konsentrasi dan kewangan boleh mencuburi sukan ini. Lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa dan mereka yang berumur juga boleh melibatkan diri dalam sukan ini. Mereka boleh bergabung dan bermain dalam satu pasukan tanpa memerlukan apa-apa kelebihan. Faktor jantina dan fizikal juga tidak menjadi satu kelebihan. Kebaikan yang kedua adalah memenuhi konsep kecergasan seumur hidup. Faktor usia dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi ukuran atau kelebihan kepada seseorang pemain. Semua peringkat umur pemain dari peringkat sekolah rendah membawa kepada alam remaja, belia, dewasa dan warga tua boleh menguasai sukan petong dengan baik dan bijak. Kelebihan yang ketiga, petong amat mudah dipelajari. Dengan memerhati dan mengkaji orang lain bermain serta mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu sudah boleh bermain petong. Ia tidak memerlukan pergerakan yang banyak kerana permainan ini hanya perlu melontarkan bol untuk mendekati jack sahaja. Kebaikan yang keempat, petong tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain. Ia boleh dimainkan di mana-mana sahaja seperti halaman rumah, tepi pantai, atas padang atau di mana-mana kawasan lapang tanpa kira waktu. Kebaikan yang kelima, petong tidak memerlukan pakaian khas untuk bermain. Pakaian yang ditetapkan biasanya pakaian sukan yang selesa, bersopan dan memudahkan untuk pemain bergerak. Kebaikan keenam adalah menjimatkan kos. Alatan petong seperti bol dan jack hanya perlu dibeli sekali seumur hidup. Harga peralatannya juga boleh dipilih mengikut bajet pemain, mengikut kualiti alatan tersebut. Kebaikan ketujuh, dalam permainan petong terdapat peraturan dan etika permainan yang dapat melahirkan persaingan yang sihat dan menghormati pihak lawan. Pada pendapat saya, untuk mengembangkan lagi sukan petong ini, ianya menjadi tanggungjawab besar pihak sekolah, terutama sekali sekolah rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita tahu, permainan petong ini tidak menetapkan had umur pemain. Jadi, eloklah kita melentur bulu dari rebungnya dengan mendedahkan permainan petong ini pada usia awal pelajar ataupun murid-murid supaya mereka dapat mengenali permainan petong ini. Selain itu, skill dan pengalaman mereka juga akan dapat ditingkatkan selari dengan peningkatan usia mereka. Oleh itu,
Melalui pengalaman dan skill yang mereka punyai, mereka dapat gunakan kelak sewaktu mereka mewakili kejohanan-kejohanan besar dan mempunyai peluang yang besar untuk membawa pulang pingat kepada diri sendiri ataupun negara tercinta.